Okay, so untuk episod kali ni kita akan tengok frames dan juga groups dalam Figma. Okay, so first kali kita akan tengok macam mana kita nak create frame. So untuk create frame, kita boleh pergi dekat sini. Okay, dekat atas ni. Klik kat sini. Tekan. And then kita boleh create sama ada kita nak pilih preset yang ada. Okay, contoh kat sini kita ada phone, tablet, desktop, presentation, wash dan macam-macam lagi lah. Okay, so ni adalah preset size yang kita boleh pilih. So contoh kat sini aku nak pilih iPhone 13 Pro, so dia akan keluar kat sini. Ataupun kita boleh create kita punya dimension kita sendiri. Okay, so ikut sukalah size apa yang kita nak. Okay, so selain kita tekan ke atas ni, actually kita boleh shortcut. Kita boleh tekan keyboard F. So bila kita tekan F, okay, so kita boleh create lah frame yang kita nak. So bagi sesiapa yang tak familiar dengan frames dalam Figma ni, actually frames ni konsep dia sama macam artboard dalam Sketch ataupun Adobe XD lah. Contoh bila kita design mobile apps, okay, dekat frame ni lah kita akan letakkan kita punya UI lah, button, gambar, teks apa semua. So semua tu kita akan letakkan dalam frames. Okay, so kalau kita tengok dekat frame ni, kita boleh lihat lah dia punya properties. So kita boleh ubah dia punya properties ni, dia punya kelebaran, tinggi dan semua. And kita boleh tukar color. Contohnya kita tukar color hitam. And then kita boleh tambah stroke. And then kita boleh tambah effect juga dekat kita punya frame ni. So itu semualah basic properties lah. Tapi frame ni juga kita boleh tambah advance punya properties. Contoh seperti auto layout dan juga layout grid, which is aku akan terangkan lebih lanjut lah nanti. So selain daripada tukar properties, okay, tukar color apa semua tu, kita juga boleh rename kita punya frame. So untuk rename kita punya frame tu, kita just double click dekat sini. So okay, home page contohnya. Ataupun kita boleh juga klik dekat sebelah kiri ni, double klik, tukarlah dashboard. Frame kita ni juga kita boleh resize. Okay, so kalau nak resize tu klik je dekat mana-mana frame yang kita nak. So untuk resize just drag je handle ni, ataupun tulislah dekat sini kan 400, 800 contohnya. Ataupun kita boleh juga resize untuk kita pilih preset lain. Okay, contohnya dekat sini 400 dan 800, tapi kita nak size yang dah ada dalam preset. Okay, so klik je dekat sini. So kita boleh pilih lah preset yang ada. Okay, contoh aku pilih MacBook Pro 14. Okay, see, dia automatic resize. And then kita juga boleh tukar dia punya orientation. Okay, so contoh sekarang ni dia punya dimension ni kita kata portrait lah. So kalau kita nak tukar kepada landscape punya view, kita just klik je dekat sini. See, dia terus tukar di landscape. Ataupun kita nak tukar balik, just tukar balik. Okay, so macam aku kata tadi lah, dalam frame ni kita boleh letak kita punya UI ataupun apa-apa objek lah dalam kita punya frame ni. Contohnya kita letak segi empat ni, ataupun kita letak teks hello contohnya. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, peta ni dengan tulisan ni, dia berada di dalam frame dashboard ni. See, so kalau kita gerakkan frame ni, objek yang dalam frame tu tetap akan ada di dalam frame tu. So kita boleh letak macam-macam. Okay, kita boleh letak gambar, kita boleh letak teks, kita boleh design macam-macam and letakkan semua tu dalam kita punya frame. So basically kenapa frame ni bagi aku powerful, sebab kita boleh letakkan frame ke dalam frame. Maksudnya kita boleh buat nested frame. Contoh dekat sini aku drag frame satu ni ke dalam frame dashboard. Okay, nampak? So bila dia keluar outline biru tu, maksudnya sekarang ni aku dah ada dalam frame dashboard. So kalau kita tengok kat tepi pun, frame 1 dah berada di dalam frame dashboard. Okay, sekarang kita dah nampak sedikit sebanyak mengenai frame ni. So kita tengok pula groups. Okay, so group dalam Figma ni maksudnya kita boleh groupkan ataupun gabungkan elemen ataupun objek yang kita design dalam satu group. So contoh dekat sini kita ada dua square dekat sini. Macam mana kita nak create group? Kita just select kedua-dua objek ni, dan kita right click and then kita ada group selection. Okay, ataupun kita boleh juga buat shortcut. Okay, kita select and then kita just tekan command ataupun control G. Okay, kita akan tengok dekat sini dia dah berada dalam group 1. So kalau tengok kat sini pun dia punya icon group dengan frame tu berbeza. Okay, so kalau kita gerakkan group ni, elemen tu ataupun objek dalam group tu,
tetap akan orang kata bergerak sekali lah. Frame dengan group ni dia ada kelebihan dia ada kegunaan dia masing-masing. So contoh dekat sini kita boleh gerakkan objek dalam group, okay, sama macam frame. Okay, and then dia punya sizing tu automatic, ikutlah dia punya position tu. Tapi dia tak boleh ada properties macam tukar color contohnya. So kalau aku nak tukar color group ni jadi putih, dia punya background, aku tak boleh. Aku tak boleh buat. Instead dia akan tukar objek ke dalam tu. So dia tak ada orang kata background punya color macam frame. So sama juga macam stroke. So dia bila kita tambah stroke, dia akan tambah dekat objek yang ada dalam group tu. Macam tu. And then lagi satu, bila kita resize, by default objek dalam tu akan resize lah. Tapi untuk frame pula, bila kita resize, dia tak akan automatic. Sebab apa? Sebab objek dalam frame ni dia ada constraint. So kita boleh set sama ada kita nak dia fix ataupun kita nak dia scale ikut frame tu. Tapi untuk constraint ni aku akan cerita lebih lanjut lagi. Okay, bukan dalam episod kali ni lah. Okay, so sebelum aku terlupa, ada satu lagi aku nak tunjuk. Kalau kata frame tu lagi kecil daripada objek yang ada dalam kita punya frame. Contoh dekat sini kalau aku resize frame ni jadi kecil, so kita akan nampak objek dalam frame tu terpotong. Tapi bila kita hover, kita boleh tengok lah dia punya objek tu dekat mana. Kalau kita nak tengok juga full punya objek dalam frame tu, kita boleh klik dekat sini, klik content. So kegunaan frame ni actually memang banyak. Okay, so kita cuma kena tahulah macam mana kita nak guna, waktu bila kita nak guna frame, waktu bila kita nak guna groups. Okay, tapi secara ringkas itulah frames dan juga groups dalam Figma.